Kembali ke channel Cikgu Steffi May. Kali ini cikgu akan berkongsi tentang cara-cara untuk mengingat istilah atau konsep sains yang terpilih bagi murid-murid menengah atas, khususnya kepada mereka yang sedang mengikuti sukatan KBSM. Istilah ataupun konsep yang pertama, perbezaan di antara neuron deria dan neuron motor. Murid-murid selalu keliru di antara dua neuron ini. Macam mana nak kenal pasti yang mana satu neuron deria dan yang mana satu neuron motor? Okey, kalau neuron deria kita tengok pada sel badan. Sel badannya terletak di tengah-tengah neuron. Okey. Satu lagi tips ialah neuron deria sentiasa bersambung kepada organ deria. Contohnya, kalau ada gambar rajah yang lukis, neuron bersambung dengan telinga ke, mata ke, ataupun tangan, itu adalah organ-organ deria. Jadi, neuron deria biasanya akan bersambung kepada organ deria. Neuron motor pula, kita tengok sel badan dia. Sel badannya terletak di hujung. Selalunya, neuron motor ini bersambung kepada otot. Ada lukisan yang berbentuk otot dan disambungkan kepada satu neuron, maka neuron itu adalah neuron motor. Nama kelenjar endokrin dalam badan manusia. Macam mana nak hafal ataupun ingat kelenjar endokrin yang terdapat dalam badan manusia? Murid-murid boleh guna cara ini. Pipato. Apa maksud pipato? Pituitary untuk P, T untuk thyroid, P pancreas, A adrenal, T testis dan O ovary. Okay, kita ikut susunannya lah. Pituitary di atas kepala, kemudian dengan thyroid. Okay, macam mana nak ingat thyroid di mana? Di bahagian leher. So tengok huruf T ni. Okay, yang batang lurus ini macam leher manusia kan? So thyroid di bahagian leher. Pancreas ni dia macam daun. Okay, kita tengok bahagian yang nampak macam daun tu, itu adalah pancreas. A adrenal, adrenal di bahagian pinggang. Okay, tengok huruf A ni yang lurus melintang ini, okay, macam tali pinggang di pinggang. So adrenal di bahagian pinggang. Okay, T adalah testis dan O adalah ovary. Yang kedua-dua ni adalah untuk kelenjar endokrin yang bergantung pada jantina manusia. Testis untuk lelaki dan ovary untuk wanita. Okay, ovary itu kalau gambar rajah berbentuk bulat, gambar rajah berbentuk bulat yang dilukiskan berbentuk bulat macam ini, berbentuk bulat macam ni, itu adalah ovary. Okay, itu untuk kelenjar endokrin bagi kaum wanita. Perbezaan di antara mitosis dan meiosis. Macam mana nak kenal pasti mitosis dengan meiosis? Okay, kalau mitosis, kromosom akan berbaris secara tunggal dalam satu garisan di khatulistiwa. Ini dia garisan khatulistiwa. Kromosom dilihat secara berbaris dalam satu garisan di khatulistiwa, berbaris dalam satu garisan. Okay, itu mitosis. Meiosis pula terdapat meiosis 1 dan meiosis 2. Okay, dalam meiosis 1, kromosom akan berbaris secara berpasangan. Kita tengok macam tu. Berbaris secara berpasangan di peringkat meiosis 1. Bila dia masuk peringkat meiosis 2, dia akan berbaris sama macam mitosis juga di kawasan khatulistiwa. Okay? Dia akan berbaris macam mitosis juga di kawasan khatulistiwa, berbaris secara segaris. Yang ini meiosis 1 dia akan secara berpasangan. Itu caranya nak kenal pasti yang mana satu proses mitosis dan yang mana satu proses meiosis secara gambar rajah. Bagaimana mengingat sindrom Turner dan sindrom Klinefelter? Okay, murid-murid sentiasa keliru. Mana satu sindrom Turner? Untuk siapa yang mengidapnya? Siapa pula yang mengidap sindrom Klinefelter? Okay, sindrom Turner ini melibatkan wanita. Kalau murid-murid tahu tentang seorang penyanyi yang bernama Tina Turner. Beliau adalah seorang penyanyi yang terkenal lah pada zaman 80-an. Okay, nanti murid-murid boleh Google nama Tina Turner ini. Tina Turner adalah seorang penyanyi wanita.
Jadi sindrom Turner ini melibatkan wanita, okey, yang kekurangan satu kromosom X. Okey, dia tiada satu kromosom X. Jadi sindrom Turner berlaku pada wanita, tetapi wanita itu bersifat macam lelaki sebab kekurangan satu kromosom X. Jadi bila you ingat sindrom Turner, automatik you boleh ingat sindrom Klinefelter. Sebab sindrom Klinefelter berlawanan dengan sindrom Turner. Sindrom Klinefelter ni melibatkan lelaki. Lelaki yang mempunyai kromosom X yang berlebihan. Jadi lelaki ini bersifat seperti wanita. Jadi Klinefelter berlawanan dengan sindrom Turner. Bagaimana mengenal pasti nombor proton dan nombor nukleon? Jika diberi satu simbol unsur yang terdapat dalam jadual berkala, macam mana nak tahu yang mana satu adalah nombor proton dan yang mana satu adalah nombor nukleon? Kita tengok pada nombor yang lebih besar dan nombor yang lebih kecil. Yang lebih besar adalah nombor nukleon. Yang lebih kecil adalah nombor proton. Sebab nombor nukleon ini adalah bilangan proton dalam atom tambah dengan bilangan neutron dalam atom. Jadi bilangan dia adalah sentiasa lebih besar. Jadi yang besar nombor nukleon, yang kecil nombor proton. Mengingat proses eksotermik dan endotermik. Eksotermik, bunyi dia macam exit kan? Exit, exit. So exit bermaksud keluar, jadi mengeluarkan atau membebaskan haba. Jadi proses eksotermik ialah proses yang mengeluarkan atau membebaskan haba ke persekitaran. Jadi endotermik you tak perlu ingatlah sebab dah tahu eksotermik itu adalah membebaskan. Jadi endo adalah berlawanan dengan eksotermik, iaitu serap, menyerap haba dari persekitaran. Mengingat siri kereaktifan logam. Macam mana nak ingat siri kereaktifan logam? Banyak logam kan? Ada setengah murid yang mendapati sangat susah untuk mengingat siri kereaktifan logam ini. Mula-mula kita tengok, kita guna perkataan yang pertama dari setiap unsur tersebut, setiap logam tersebut. Kita gunakan huruf yang pertama. Jadi N, nani, C cari, M makan, A ajak, Z zamani, F Fizo. Dua-dua ni nama penyanyi supaya kamu senang nak ingat. S selalu pergi ke Pulau Emas. Jadi Nani cari makan, ajak zamani Fizo selalu pergi ke Pulau Emas. Jadi apakah dia unsur-unsur dia? Kak. Kak tu K. Kalium, logam kalium, unsur kalium yang atas sekali dalam siri kereaktifan logam. Diikuti dengan natrium. Kalsium tu C, dari perkataan bahasa Inggeris lah, unsur bahasa Inggeris, kalsium. Tapi bila kita tulis bahasa Melayu, kena guna K dan S. Kena ingat tu lah. M, magnesium, makan magnesium. A, ajak, aluminium. Z, zinc. F, ferrum. S, stannum. P, plumbum. K, cuprum. P, perak ataupun nama sains dia argentum. E, emas ataupun aurum. Jadi yang ini senang nak ingat. Kak Nani cari makan, ajak zamani Fizo selalu pergi ke Pulau Emas. Membezakan cation dan anion. Murid-murid selalu keliru. Yang mana satu charge positif, yang mana satu charge negatif. Cation, ejaan dia T. Jadi huruf T. T ni sama macam tambah kan. Jadi tambah tu adalah positif. Jadi charge positif. Cation adalah ion yang bercharge positif. Daripada huruf T dalam ejaan perkataan tersebut. Jadi anion adalah yang sebaliknya, yang berlawanan dengan cation. Jadi bila cation charge positif, maka anion adalah charge negatif. Senang nak ingat kalau macam ni. Menentukan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung berdasarkan jarak objek. Murid-murid sentiasa menghadapi masalah nak ingat ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung. Sebab jarak objek yang berbeza akan menghasilkan ciri imej yang berbeza. Tak perlu hafal. Jadi cikgu ajar satu cara yang mudah. Kamu boleh bina sendiri. Lukis kanta cembung.
lukis kanta cembung, lukiskan paksi tegak, okey, untuk pusat optik kanta, dan paksi melintang ini, berserenjanglah, kena berserenjang 90 darjah, paksi tegak dan paksi melintang. Okey, untuk jarak F ini yang kita panggil sebagai jarak ataupun panjang fokus, kamu boleh tentukan sendiri. Misal kata kamu lukis sebagai daripada pusat ini ke F 5 cm. Jadi kalau 2F 10 cm. Okey. 1F sebagai 5 cm. Okey, 1F. Maka kalau 2F 10 cm. Okey, kamu boleh tentukan dan lukis sendiri. Okey. Sebaik sahaja dah lukis F di kedua-dua belah dan juga 2F di kedua-dua belah kanta tersebut, kamu boleh lukis satu garisan anak panah, lukis satu garisan anak panah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajak ini sebagai objek. Okey, contohnya U di sini bermaksud jarak objek. Okey, jarak objek untuk yang contoh pertama ini melebihi 2F. Maksudnya keluar daripada 2F, sudah lebih daripada panjang 2F. Jadi kamu lukislah objek itu di luar 2F. Nak lukis setinggi mana, kamu boleh tentukan sendiri. Contohnya kamu lukis ini setinggi 1 cm. Jadi gunalah pembaris, ukur objek setinggi 1 cm. Lepas tu kena ingat konsep sinar cahaya yang melalui kanta cembung ini, yang lurus, okay, yang lurus ini dia akan sampai ke paksi tegak dan akan terpesong kena melalui F. Okay, yang lurus ini kena kamu kena lukis sending melalui F. Lukis sending melalui F sampai ke bawah, dan yang sending ini perlu melalui O dan terus gunakan pembaris sampai bertemu dengan garisan yang kamu lukis melalui F tadi. Jadi dia kena bertemu. Yang lurus kamu lukis sebagai sending melalui F dan terus ke bawah. Lepas tu yang sending ini kena melalui O dan terus lukis sampai kamu bertemu dengan garisan yang pertama tadi. Bila dua garisan ini bertemu, maka kamu akan dapat image lah. Image untuk objek tadi. Jadi bila kamu bandingkan image yang terhasil dengan objek, maka kamu akan lihat yang ini sebagai lebih kecil dari objek. Okay? Dia ada lebih kecil. Tengok secara mata kasar pun dah nampak bahawa image adalah lebih kecil dari objek. Lepas tu dia adalah songsang ataupun terbalik. Sebab kita ikut sinar tu tadi. So mula-mula objek anak panah menuju ke atas. Bila sampai ke image, anak panah sudah menuju ke bawah. Menunjukkan ini adalah terbalik. Okay? So ciri image nyata sentiasa mengikut ciri image songsang. Jadi kalau songsang, automatik dia akan image nyata. Image nyata boleh terbentuk di atas skrin. Okay? Dia adalah satu pasangan. Kalau songsang saja, automatik ciri yang satu lagi adalah nyata. Okay. Yang ini untuk contoh jarak objek melebihi 2F. Sebelah kanan ni pula untuk jarak objek kurang daripada F. Jadi kamu lukislah satu objek yang di depan F. Okay. Sama cara tadi, kena lukis F 5 cm, 2F 10 cm. Okay, di dua-dua belah kanta. And then kalau yang panjang, kamu kena lukis, yang lurus ini kena sampai ke paksi tegak dan kamu arahkan garisan itu ke F, melalui F. Lukis sampai ke bawah. And then yang sending ini melalui O, garisan sending melalui O dan terus sampai ke bawah. Jika tiada peluang untuk bertemu di bawah, maka kita cuba temukan dia di atas. Di bahagian yang satu lagi, kanta, di sebelah satu lagi. Cuba temukan garisan itu di sebelah satu lagi. Okay, bila garisan itu bertemu, maka kamu akan dapat image. Okay, image di sini adalah tegaklah. Sebab kita panjangkan ke hadapan. Panjangkan ke hadapan. Contoh ini ke belakang, ini ke arah belakang, yang ini ke depan. So, panjangkan ke hadapan, dia bertemu, kepala anak panah menuju ke atas. Jadi, sama-sama
ke atas. Jadi kita katakan ciri image ini sebagai tegak. Okay, tegak. Dan satu lagi adalah maya. Okay. Kalau maya, automatik dia ikut tegak. Okay. Maya ikut tegak, songsang ikut nyata. Okay. Jadi yang dua ni adalah secara berpasangan. Tidak boleh dipisahkan suami isteri dua ni. Okay. Secara berpasangan. Lepas tu kita tengok, bandingkan size image dengan objek. Ternyata objek yang kamu lukis tadi kecil berbanding dengan image dia tadi, lebih besar. Jadi ciri image adalah lebih besar dari objek. Jadi kamu tak perlu hafal. Tak perlu hafal untuk setiap jarak objek, apakah ciri image itu. Ciri image yang terbentuk, kamu boleh bina sendiri. Bina sendiri dengan melukis kanta sendiri, tentukan F dan 2F sendiri, tentukan saiz objek, lukis gambar raja sinar, dan daripada image yang terbentuk, kamu boleh bandingkan saiz image dengan saiz objek. Dari situ kamu boleh dapat ciri-ciri image yang terbentuk. Jadi tak perlulah hafal. Kalau dah hafal dan lupa, masih boleh guna cara ini. Mengingati warna pelangi dalam spektrum cahaya. Ini adalah yang klasik lah cara nak ingat warna-warna pelangi dalam spektrum cahaya. Sejak dari masa cikgu belajar di sekolah rendah lagi, cikgu dah ajar cikgu cara yang ingat dia menggunakan cerita ini. M untuk mamak, J jual, K kacang, H hijau, balik, I India, U utara. So mamak jual kacang hijau, balik India utara. Untuk warna-warna dalam pelangi mengikut susunannya seperti dalam gambar raja ini. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu dan yang dalam bahasa Inggeris violet lah, ungu. Okay, merah dalam bahasa Inggeris red. Okay, macam mana kita nak tahu yang mana warna yang mana dipesongkan paling sedikit? Okay, kalau tengok red dalam bahasa Inggeris red berbanding dengan perkataan violet, ungu dalam bahasa Inggeris. Red lebih pendeklah perkataan dia, lebih singkat lagi, 3 huruf sahaja banding dengan violet banyak huruf kan. Jadi bila red sedikit huruf, maksudnya dipesongkan paling sedikit. Dipesongkan paling sedikit. Kalau dipesongkan paling sedikit bermaksud panjang gelombangnya adalah terpanjang. Jadi dia berlawanan. Pesong paling sedikit, panjang gelombang terpanjang. Dia berlawanan. Okay. Kalau kita dah tahu red tu dipesongkan paling sedikit, maka kita tahu violet dengan lebih banyak huruf itu dipesongkan paling banyak. Dan yang apa yang berlawanannya? Panjang gelombang terpendek. Okay, dipesong paling banyak, panjang gelombang yang terpendek. Dia adalah berbeza, berlawanan. Okay, macam inilah kita nak ingat warna mana yang dipesongkan paling sedikit dan warna mana yang dipesongkan paling banyak. Disebabkan oleh sudut pemesongan yang berbeza inilah terhasilnya spektrum cahaya yang terbentuk daripada 7 warna yang berbeza lah. 7 warna yang berbeza. Mengingati warna sekunder dalam penambahan cahaya warna prima. Okey, murid-murid sentiasa berasa susah nak ingat apakah warna-warna sekunder yang terhasil daripada pencampuran 2 warna prima. Okey, jadi murid-murid paling senang sekali kamu lukis gambar bulatan. Bulatan dan buat pertindihan seolah-olah kamu buat gambar Raja Van masa menjawab soalan matematik set. Lukis gambar Raja Van. Tindankan dia. Okay, lukis 3 bulatan. Tindankan dia. Jadi kita mula daripada tengah. Okay, mula daripada tengah. Putih lah. Okay, mula daripada tengah. Pakcik. Okay, mula daripada tengah. Pakcik, Siti, bawa motor, nampak trafik merah, berhenti. Kuning berjaga-jaga, hijau go. Inilah cara kita nak ingat warna-warna dalam bulatan prima ini, bulatan warna asas prima ini, dan kemudian daripada situ kita ingat cara sekunder, warna sekundernya. Okay. So, pakcik bermaksud putih, Siti adalah warna sian, bawa adalah warna biru, motor tadi adalah warna magenta, merah sama merah, kuning sama kuning, hijau lah. Okay, jadi kita ikut urutan tu tadi.
ikut urutan, ikut urutan macam ini. Ikut urutan, bawa motor, okey. Nampak merah, berhenti, kuning berjaga-jaga dan green go. Macam ni. Ingat cara macam ni. Okey. So, kalau macam ni lebih senang nak ingat lah daripada kita pening-pening kan. Tak tahu warna apa tambah dengan warna apa, hasilnya dapat warna yang macam mana. Okey, ini adalah cara yang lebih mudah untuk ingat. Okey. So, sekian sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Kalau murid-murid perasan semuanya melibatkan topik-topik dalam tingkatan 4 KPSM kan. Jadi, jangan lupa subscribe channel cikgu. Mungkin di video yang akan datang, cikgu akan kongsikan pula cara nak ingat topik-topik ataupun istilah yang penting ataupun istilah yang agak sukar dalam bab dalam tingkatan 5 pula. Okay, bye.